Okey, berapa ramai yang kat luar sana yang ada buat pelaburan? Tak kisahlah jangka masa pendek ke, jangka masa panjang ke, melabur dekat mana-mana kan, tapi dia tak pernah tahu lah pasal zakat pelaburan. Pernah dengar pasal zakat pendapatan lah, zakat fitrah kan, zakat harta, zakat simpanan, tapi zakat pelaburan dia tak pernah dengar. Okey. Saya ada invest lah dalam public mutual unit trust, long term investment. Dan saya juga sebagai konsultan, saya ada supervise klien-klien saya yang invest dalam public mutual unit trust juga. Jadi biasanya info ni saya akan share dengan klien-klien saya lah. Kata okey, kalau dah cukup hujung tahun saya akan ingatkan okey, siapa yang cukup syarat kena bayar zakat pelaburan kena bayar. Tapi saya rasa kalau saya share info ni pada lebih ramai, so mudah-mudahan lagi ramai orang yang boleh dapat manfaat lah kan. Okay. Sebelum tu saya nak cakap, saya ni bukan ustaz, jadi saya pun rujuk benda ni dengan orang atau organisasi yang lagi bertauliah. Oleh sebab saya invest dalam public mutual, so saya rujuk dalam public mutual. So public mutual pula dia rujuk kepada Lembaga Zakat Selangor dan juga Ziko Syariah Advisory Services Sdn Bhd. Jadi saya rujuk pada diorang. Jadi tak perlu nak bahas kat sini kalau ada kata tak perlu bayar zakat ke atau apa-apa semua, pergi jumpa diorang, jangan cari saya. Saya cuma menyampaikan ilmu ni. Okey. Apa syarat kena bayar zakat pelaburan? Dia ada dua kan? Sama lah macam zakat-zakat, beberapa zakat yang lain lah, macam zakat simpanan ke kan. Okay, syarat dia kena cukup nisab dan cukup haul. Okay, nisab ni jumlah kekayaan yang minimum yang kita ada yang menyebabkan kita kena bayar zakat. Berapa minimum tu? So dia bersamaan dengan harga semasa 85 gram emas. Jadi sekarang ni dalam 20,000, 21,000, 22,000 lah. So boleh cek dekat Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. Dekat website, cek dekat website je, dia beritahu berapa nisab untuk tahun 2022. Okay, syarat yang kedua, harta yang tadi tu, minimum tu, dia tidak berkurang selama 1 tahun. Okay. Jadi kalau cukup dua syarat ni, kenalah bayar zakat dengan harta yang kita ada. Kenapa kita kena bayar zakat? Dalam dunia pelaburan ni, kita ada banyak duit lebih, kita invest untuk long term, 5 tahun, 10 tahun. Kemudian kita cukup syarat kena bayar zakat. Jangan sekali-kali kita niatkan kita bayar zakat pelaburan tu supaya kita akan lebih banyak untung. Jangan sekali-kali macam tu. Tapi kenapa kita kena bayar zakat? Sebab harta yang Allah bagi dekat kita ni ada hak orang lain sebahagian dalamnya, bukan semua kita punya. Especially siapa yang ada lebih daripada kadar nisab yang ditetapkan tadi . Jadi niat kita bayar zakat sebab kita nak mensucikan, membersihkan harta kita dengan cara kita keluarkan hak-hak orang lain yang ada dalam harta kita melalui pembayaran zakat. Lepas kita dah bersihkan harta kita, dah bayar zakat mana yang wajib, yang selebihnya itulah kita punya. Kita hanya makan harta yang milik kita sahaja. Itu tujuan bayar zakat, bukan bayar zakat sebab nak jadi kaya. Okay? Alright. Betulkan niat. Siapa yang sebelum ni dah buat macam itu, yang dah lepas, biarkan. Selepas ni bayar zakat sebab nak bersihkan harta, bukan sebab aku bayar zakat nanti aku dapat untung lebih banyak lagi kan. Jangan niatkan itu. Alright. Berapa kadar kita kena bayar zakat? Okay. Dia kalau kita ikut kalender Islam sebanyak 354 hari tu, so kita kena bayar 2.5%. Okay. Tapi kalau kita guna kalender biasa, kalender solar kalender kan, Januari sampai Disember, 1 Januari sampai 31 Disember, yang ada 365 hari tu, 365 hari solar kalender bahagi 354 hari Islamic kalender kali dengan 2.5% bersamaan 2.577%. Okey. Jadi kalau kita kira haul kita 1 Januari sampai 31 Disember guna 2.577% lah. Okey, sekarang kita ada beberapa senario. Kita ada 3 senario lah. Okay, senario pertama, seorang passive investor. Maksudnya dia letak harta dia dalam pelaburan investment dalam public mutual unit trust ni, dia tinggal. Kita bagi contoh, kalau dia cukup nisab, maknanya duit yang dia gunakan untuk investment tu melebihi daripada harga semasa 85 gram emas. Macam tu lah kan. So bersamaan 20,000 tadi tu ataupun 21,000. Tapi dalam contoh yang public mutual bagi ni dari tahun 2016, masa tu nisab 15,420. So kita pakai senario ni lah. Okay. Jadi yang passive investor ni, masa 1 Januari dia letak RM10,000 dalam satu fund, RM8,000 dalam fund B, RM4,000 dalam fund C. So total dia invest masa 1 Januari adalah RM22,000. Okay, satu dah lebih nisab lah kan. Sampai Disember dia biarkan je, dia tak tengok pun. Bila 31 Disember dia tengok value investment dia dah meningkat menjadi
RM26,141. Dia dah untung berapa persen kat situ. So berapa dia kena bayar zakat adalah 2.577% tadi tu daripada jumlah keseluruhan duit dia yang dalam investment tadi tu, yang RM26,141 tadi tu. Okey, senario pertama. Senario kedua, active investor. Dia maknanya dalam setahun tu kejap beli, kejap jual, kejap beli, kejap jual unit kan. So dia bermula dengan investment pertama, dia beli RM15,000. Kemudian bulan 2 dia top up RM7,500. Kemudian bulan 3 dia nak makan untung, so dia jual RM3,750. Kemudian bulan 5 harga market tengah jatuh, crash, dia top up lagi banyak RM20,000 sebab dia tahu bila market crash adalah peluang untuk long term investor. Masa tu dia beli banyak. Okey, kemudian berlalu sampai setahun cukup. 31 Disember dia tengok total nilai investment dia dalam Public Mutual Unit Trust tadi adalah RM50,197. So berapa dia kena bayar zakat adalah daripada amount yang terakhir itulah pada 31 Disember tu. So 2.577% daripada RM50,197 tadi tu. So itu amount yang dia kena bayar untuk zakat pelaburan. Senario ketiga, bila market tengah crash dan dia tengah dalam keadaan rugi. Contoh dia bagi dalam ni, mula-mula dia invest RM150,000. Kemudian harga market menjunam sampai 31 Disember, dia tak buat apa. Sekali dia tengok nilai investment dia dah tinggal RM132,000. So berapa zakat yang dia kena bayar adalah daripada nilai yang terakhir itulah, daripada RM132,000 tadi tu, bukan daripada RM150,000. Okay. Tapi kalau katalah dia invest 1 Januari tu, kita cerita ni nisab RM15,000 kan tahun 2016. Katalah dia invest starting RM15,000, sekali dia biar hujung tahun rugi jadi RM13,000 kan, kurang daripada nisab. So bila kurang daripada nisab, dia tak diwajibkan bayar zakat untuk tahun itu. So bila dia kena start kira balik, bila nilai investment dia dah naik balik sampai jejak RM15,000 balik, dekat situ baru kira starting point. Katalah RM13,000 kan hujung tahun, lepas tu tahun depan pun masih jatuh lagi RM12,000, RM11,000, tiba-tiba naik slow sampai bulan 9 baru start sentuh kadar nisab RM15,000. So dekat situ dia start balik kira setahun, daripada bulan 9 sampai bulan 9 tahun depan. Kalau nilai investment dia selama setahun maintain duduk atas nilai kadar hisap, jadi dia kena bayar. Tapi kalau dia jatuh, tak kira. So kalau jatuh, dia tunggu dia sentuh balik nisab, lepas tu start balik kira setahun daripada situ. Okey, tak susah kan? Senang je. Once kita dah tahu berapa amount zakat yang kita kena bayar tu, okey, tak semestinya kita kena jual. Katalah kita kena bayar zakat RM1,000 contohnya. Total kira-kira kena bayar RM1,000. Tak semestinya kita kena jual unit kita daripada yang kita melabur tadi tu, daripada kita invest tadi tu, kita keluarkan RM1,000 tu bayar zakat, tak perlu. Yang duduk dalam investment tu untuk long term investor, biar je dalam tu. Kita boleh gunakan duit kita, duit gaji bulanan kita untuk bayar zakat pelaburan. So yang penting nak invest juga. Bila kita buat investment tu, especially yang long term investor ni kan, kita letak amount yang banyak sebab kita ada aim 10 tahun, 15 tahun. Bermakna kita ada lebihan harta. Bila harta kita tu lebih daripada kadar, maknanya kita dah consider orang kaya. Bersihkan harta, insya-Allah hati kita akan jadi tenang bila kita hanya makan harta yang milik kita sahaja. Okey? Itu yang wajib, bayar zakat. Siapa yang murah hati nak bagi banyak lagi, silakan bersedekah. Itu lebih baik lah kan. Alright. Okay, Assalamualaikum.